Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Baiklah, video kali ini saya nak sharekan dengan korang tentang kisah seram yang ada dekat Museum Telekom. Korang dah pernah pergi? Sebab saya personally saya memang belum pernah pergi lagi. Okey, sebelum saya cerita kisah seram yang ada dekat sana, sebelum tu saya nak cerita dulu sejarah yang ada dekat museum tu. Dah sedia? Jom kita mula. Korang tahu tak yang telefon tu sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani. Tele tu bermaksud dekat dan phone tu bermaksud di hatimu. Dekat di hatimu. Macam itulah. So lepas ni bolehlah korang buat pick-up line korang kan? Telefon. Tak payah cakap benda lain. Telefon. Dekat di hatimu. Saya telefon. Saya dekat di hatimu. Wah. Ding dong. Okey, bangunan museum tu sebenarnya dibina pada tahun 1928 lagi. Pada asalnya, bangunan ini digunakan sebagai ibu sawat telefon manual jenis central battery. Lepas tu dia naik taraf jadi pertukaran telefon mekanikal pada tahun 1938. Awal 80-an tu, Telekom Malaysia ni mencari ruang untuk buat pejabat baru mereka. Lepas tu nak cari ruang lah untuk simpan alat telekomunikasi mereka tu dekat Kuala Lumpur. Jadi mereka cadang untuk robohkan bangunan ni pada tahun 1984. Lepas tu mereka nak bina kompleks Telekom 26 tingkat yang baru. Tapi rancangan tu terbantut sebab Perdana Menteri kita masa tu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, menegaskan yang bangunan tu adalah warisan negara dan kita perlu pelihara dia dan dia memang tak sokong untuk dirobohkan. Jadi rancangan tu pun batal. Lepas tu Telekom Malaysia ni jadikan bangunan tu sebagai museum dengan kos 10 juta Malaysia. Jadi pembinaan museum ni dilakukan daripada tahun 1989 sehingga 1992. Dan bahan-bahan koleksi museum tu sendiri dikumpul daripada tahun 1993 sehingga 1994. Jadi pada 3 Jun 1994 tu, museum ni secara rasminya dibuka untuk orang ramai. Sejarah telekomunikasi untuk negara kita sendiri sebenarnya dah bermula pada tahun 1870 lagi dengan melalui perkhidmatan Morse code telegraf masa tu. Jadi telegraf ni sebenarnya menghubungkan Pulau Pinang, Melaka, Singapura ke London, iaitu dengan menggunakan kabel daripada dasar laut masa tu. Lepas tu pada tahun 1876, perkhidmatan telegram pula diperkenalkan. Masa tu diorang perkenalkan perkhidmatan ni daripada Taipei ke Kuala Kangsar. Pada tahun 1891, perkhidmatan telefon pertama dipasang di Kuala Lumpur. Yang mana masa tu 15 tahun je selepas telefon ni dicipta oleh Alexander Graham Bell. Sampailah sekarang ni, teknologi dah makin berkembang dan macam-macam telefon dah keluar. Daripada yang besar, gedabak macam tu, dia kena pegang macam gini kan, kena bimbit tu. Lepas tu makin kecil, makin kecil, makin kecil, kecil sampai gini kecilnya. Dan sekarang ni bertukar pula, makin besar balik. Besar sikit, besar sikit, besar sikit kan. So sekarang ni tak tahulah tahapnya besar ke kecil, ke sederhana. In the middle. Okey, dah habis dah sikit-sikit sejarah dia. Oh, ada info tambahan. Katanya masa Jepun memerintah dulu, Jepun menggunakan tempat tu, bangunan tu sebagai markas dia dan salah satu tempat penyiksaan orang-orang Melayu kita. Dan ada khabar angin yang mengatakan kat bawah bangunan ni ada terowong tau. Terowong ni dulu jadi tempat persembunyian dan lama-lama jadi tempat pembuangan mayat. Tapi wallahualam lah betul ke tak khabar angin ni kan. Tapi mungkin logik lah sebab bangunan ni sendiri dibina pada tahun 1928 lagi. Dan tentera Jepun ni jajah negara kita pada 8 Disember 1941. Jadi masa tentera Jepun tu datang, memang bangunan tu dah ada dah kat situ. Untuk cerita kali ni saya ambil perkongsian yang dikongsikan dekat Facebook. Saya rasa mungkin ada antara korang yang dah terbaca dah pun kisah ni kan. Tapi tak apalah, saya ceritakan juga. Ada seorang cleaner ni, dia asal daripada Indonesia. Dia masuk kerja seawal 7.30 pagi lagi tau. Jadi tugas dia adalah untuk bersihkan tingkat 15 di Menara KL Pucuk Rebung tu. Dia akan mulakan rutin dia tu dengan cuci toilet-toilet yang ada kat sana tau. Jadi dia ni heran lah sebab setiap kali cuci toilet pagi-pagi tu mesti banyak gila tuala wanita bersepah atas lantai tau. Terutama sekali toilet perempuan. Tapi kalau macam jarang-jarang sekali tak apalah juga. Ini hari-hari benda yang sama juga jadi. Jadi dia pun apa lagi, dia bengang lah kan. Dia makin hamun staff yang ada dekat tingkat 15 tu. Satu hari tu masa dia cuci toilet, dia tengok yang tuala wanita ni terlalu bersepah tau. Banyak gila di setiap penjuru tu ada. Sampai kan ada lubang tandas pun ada. Jadi masa tu dia tak kemas, dia tak cuci, dia tak sentuh apa-apa pun. Lepas tu dia pergi jumpa pengurusan bangunan tu dan adukan benda ni. Masa tu dia orang ingatkan yang benda tu adalah kejahatan manusia tau. Maksudnya orang yang buat jahat. Jadi bila petugas bangunan dekat situ siasat, sebenarnya tak ada orang yang buat khianat pun. Tak ada orang yang sepahkan ataupun buang tuala wanita tu merata-rata tempat sebenarnya.
Lepas tu dia orang pun panggil lah ustaz. Dan ustaz tu nasihatkan supaya cuci dulu tuala wanita tu sebelum buang dalam tong sampah. Katanya kalau pergi dekat toilet menara tu, dalam toilet tu dia akan tulis cuci dulu tuala wanita sebelum dibuang. Macam tu. Cerita lain pula, ada satu petang ni, dalam pukul 6.30 petang masa tu, ada seorang pekerja dekat bangunan tu, namanya Encik Zul tau. Dia pergi ke toilet dulu sebelum dia balik sebab dia nak terkencing kan. Jadi dia pun pergilah toilet dulu, lepaskan hajat. Masa dia buka je zip seluar dia, tiba-tiba ada orang ketuk daripada luar tau. Ketuk pintu tandas dia tu beberapa kali. Lepas tu dia zip balik seluar dia dan dia buka lah pintu tu kan. Dia nak tengok, siapa yang ketuk ni? Tak tahu ke orang kat dalam kan? Tapi bila dia dah buka pintu tu, tak ada orang pun. Dan masa dia tengok tak ada orang, mungkin dia fikir, budak tu ketuk-ketuk, lepas tu dah pergi belah macam tu kan. So dia pun masuk balik untuk sambung kencing. Tapi kali ni sekali lagi ada orang ketuk pintu toilet dia tu berkali-kali tau. Dum 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 macam tu. Macam force lah, macam memaksa lah macam tu. Lepas tu dia ni bengang lah, dia buka pintu tu, tengok siapa kan. Masa dia buka pintu tu, dia tengok tak ada siapa-siapa pun. Dan dia pergi ke pejabat dia balik untuk tengok ada siapa-siapa tak yang nak kerjakan aku masa tu kan. Tapi tak ada siapa-siapa pun kat situ. Cuma dia seorang je ada kat situ. Lepas tengok tak ada siapa-siapa yang ada dekat office tu, berdirilah bulu roma dia kan. Lepas tu dia kemas-kemas barang dia, terus cabut daripada situ. Dia turun lift, lepas tu nak keluar daripada bangunan tu, dia jumpa dengan Pak Gad. Pak Gad ni tegur, "Kenapa ni Encik Zul? Nampak macam tergesa-gesa je." Lepas tu dia cakap, "Tak ada apa-apa pun." Lepas tu dia macam lari-lari lah untuk keluar daripada situ kan. Lepas tu Pak Gad tu tegur, "Encik Zul, seluar tu tak zip." Rupa-rupanya dia terlupa nak zip seluar. Tak dan tau nak zip seluar sebab nak bukakan pintu tu. Sekali tengok tak ada orang. Terus pergi ke office pula. Tak ada orang juga. Sampai terlupa nak zip seluar. Yang paling penting, ambil semua barang-barang dia, angkat kaki daripada situ. Cerita yang lain pula adalah cerita pasal Arif tau. Arif ni dia bekerja dekat situ juga. Biasalah dia kerja sampai lewat-lewat sikit. Dalam pukul 7 lebih macam tu. Jadi ada satu hari tu, pada waktu maghrib masa tu lebih kurang dalam pukul 7, tiba-tiba semua lampu pejabat tu terpadam tau. Lepas tu Arif tadi telefon lah Pak Gad ni, "Kenapa lampu tingkat 15 ni terpadam? Saya duduk tengah kerja lagi ni, saya balik dalam pukul 8 je lagi." Macam tu. Lepas tu Pak Gad terjawab, "Tak ada orang pada lampu pun sebab tak ada Pak Gad yang lain yang bekerja masa tu kecuali saya. Dan saya tak tutup lampu tu." Lepas tu Pak Gad cakap, "Mungkin kawan-kawan Cik Zul kot yang tutup lampu tu." Lepas tu dia pun pergilah cek dekat kawasan sekitar tu, kot-kot lah ada kawan dia nak kerjakan dia kan. Lepas tu tengok tak ada orang, dia buka balik lampu tu. Lepas dah buka lampu tadi, dia duduk dalam tempat dia balik. Lepas tu buat kerja kan, sambung buat kerja. Tiba-tiba masa ni sekali lagi lampu tu padam tau. Masa tu dekat tingkat 15 tu semua lampu terpadam kecuali lampu yang ada dekat atas kepala dia. Masa tu dia rasa seram sejuk, dia terus kemah-kemah barang-barang dia, lepas tu lari. Keluar daripada tempat tu, balik terus. Okey, cerita lain pula. Katanya untuk ke tingkat 15 ni, kita kena naik lift level 1 ke level 18 macam tu. Dan kalau nak pergi ke level 19 ke atas, kena guna lift lain. Jadi adalah yang pernah terkena bila naik lift tu untuk ke tingkat 15, tapi tak berhenti kat tingkat 15 tu. Dia terus naik ke tingkat 19 tau. Dan pintu lift tu tak terbuka pun sebenarnya. Dalam 1 minit macam tu, barulah lift tu terus turun ke 15 tadi. Ada juga yang pernah kena, dia nak pergi ke tingkat 15. Lepas tu lift tu naik sampai ke tingkat 3, lift tu terbuka tau. Tapi tak ada orang pun kat situ. Korang tahu masa orang tu nak naik ke tingkat 15 tadi, untuk lift ke tingkat 15 tu, kita kena guna lift yang daripada tingkat 1 ke tingkat 18 kan. Tapi masa dia naik lift tu pergi ke tingkat 19 tau. Yang mana tak logik lah, sepatutnya sampai tingkat 18 je. Kenapa boleh sampai lift 19? Sebab itulah bila dia sampai ke tingkat 19 tu, lift tu tak terbuka tau. Lepas tu dia turun balik ke tingkat 15. Okey, kat situ pelik lah. Serius pelik kat situ. Dan orang yang nak naik ke tingkat 15 tadi, kan liftnya berhenti pada tingkat 3 kan. Sebenarnya tingkat 3 tu memang kosong. Tak ada orang, tak ada penghuni. Tingkat 3 tu memang dikosongkan tau. Ada cerita yang lain juga, cerita pasal cleaner tadi. Cleaner yang bersihkan tuala wanita yang tak tahu siapa sepahkan tu. Jadi ada satu pagi ni dia cuci toilet. Lepas tu ada orang ketuk tau. Lepas tu dia cakap lah, tak boleh masuk tengah suci ni. Macam tu. Dan orang yang kat luar tu insist juga, ketuk juga nak masuk kan. Lepas tu dia pun pergilah buka. Dia pergi buka, dia tengok ada seorang perempuan tau. Perempuan tu cakap, boleh tak nak masuk kejap nak basuh tangan. Macam tu. Lepas tu dia cakap, pergilah basuh tangan. Dia benarkanlah perempuan tu masuk. Perempuan tu masuk. Lepas tu perempuan tu minta tolong, boleh tak tolong basuhkan tangan saya. Lepas tu cleaner tadi pergi tolong tau, cucikan tangan orang tu. Dan tangan orang tu penuh dengan darah katanya.
Masa tu dia tengok tangan orang tu macam pucat, dengan mukanya pucat tau. Lepas tu dia tanya, kenapa tangan awak dengan muka awak ni pucat? Dia tanya macam tu. Tapi perempuan tu tak jawab pertanyaan dia. Perempuan tu terus minta pertolongan lain pula. Dia cakap, boleh tak tolong hantar saya ke tingkat 16 macam tu. Masa tu kan dia ada kat tingkat 15 kan. Jadi dia cakap, boleh tak tolong hantar saya ke tingkat 16. Lepas tu cleaner tadi yang nampak macam perempuan tu memang perlukan bantuan kan. So dia pun pergilah hantar naik tangga, pergi hantar dekat tingkat 16. Lepas sampai je dekat ruang tangga tu, lepas tu perempuan tadi yang pakai baju serba putih dengan tudung putih semua tu terus berlari sepatah kilat naik ke atas tangga tu. Lepas tu menilai. Dan cleaner tu yang terkejut tengok benda tu, lepas tu dia lari ke ruang pejabat dengan perasaan yang takut dan tak percaya dengan apa yang dia lihat masa tu. Katanya pada tahun 2002 ada seorang ustaz ni dibawa untuk menghalau ataupun membersihkan tingkat 15 tu daripada gangguan-gangguan ni semua. Dan katanya hantu yang ada kat situ tu suka kacau dan juga suka hisap darah yang ada pada tuala wanita yang tak dibersihkan. Jadi start daripada tu memang orang kat sana takut untuk masuk ke dalam toilet seorang diri. Cleaner pun dia orang kerja secara berkumpulan sekarang. Katanya, wallahualam lah betul ke tak. So kalau korang ada cerita korang sendiri yang nak di-sharekan, bolehlah PM saya personally, cerita kat sana dan saya akan cerita balik untuk orang lain dengar. So guys, saya dah cerita dan korang pun dah dengar. Terima kasih sebab korang dengar sampai ke saat ni. Maaf sangat kalau ada yang terkurang daripada saya dan minta maaf kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Dan last kali, marilah sama-sama kita memotivasikan diri kita untuk jadi orang yang lebih baik lagi. So kalau korang suka cerita ni dan kalau korang nak saya cerita kisah-kisah seram yang tak berapa nak seram ni lagi, korang bolehlah like video ni, komen, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.